Assalamualaikum and hello everybody. In this video we are going to look at Full Blast Plus for Form 4 page 10. Kita akan lihat buku Full Blast untuk tingkatan 4 muka surat 10. So, page 10 vocabulary. Muka surat 10 kosakata. This is actually the continuation of lesson 2, the last video. Ini sebenarnya adalah sambungan kepada lesson 2, iaitu pelajaran kedua pada video yang lepas. So let's begin. 1A vocabulary. 1A kosakata. Let's look at A. Mari kita tengok A. Match the verbs with the nouns to make phrases. Baik, lihat verbs tu adalah kata kerja, nouns tu kata nama, phrases tu frasa. Jadi padankan kata kerja dengan kata nama untuk membina frasa. Jadi anda kena padankanlah 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu dengan A ke B ke untuk menjadikan satu frasa yang masuk akal ataupun kena dengan konteks lah. Contohnya tengok nombor 2 tu, download or upload, muat turun dengan muat naik. Takkanlah nak padan dengan A, bateri, muat turun bateri. Tak masuk akal. Okay, let's look at number 1. Turn on, shut down. Turn on tu hidupkan. Shut down tu pula padamkan ataupun matikan. Contohnya kalau kita nak kata hidupkan lampu, so turn on the lights. So shut down. Kalau kita nak kata padamkan telefon pintar anda, so shut down your smartphone. So tengoklah satu ni padan dengan mana, A ke B ke sampai F tu, tengoklah mana satu. 2. Download, muat turun. Upload, muat naik. Muat turun dengan muat naik ni selalunya kamu ada gambar ke, ada video ke kamu nak kongsi. Contohnya nak masukkan dalam media sosial kamu, kamu upload lah daripada handphone kamu, kamu upload muat naik ke dalam media sosial kamu contohnya. Tapi sebaliknya, jika kamu contohnya melayari internet, contohnya media sosial, kamu terjumpa gambar yang kamu suka, jadi kamu download lah, kamu muat turun daripada internet masuk handphone kamu. Itu adalah muat turun, download. 3. Charge. Jadi charge ni ada banyak maksud lah, tapi kalau kita tengok konteks dengan tajuk kita ni, charge dia ni maksudnya kamu isi semula tenaga yang hilang lah. 4. Install. Install ni pasang. Selalunya selepas kamu muat turun aplikasi, sebelum kamu boleh guna aplikasi tu, kamu kena install dululah, kena pasang. 5. Press. Press tu tekan 6. Attach. Attach itu lampir. Contohnya jika kamu nak hantar surat kepada guru kamu, kenapa kamu tidak datang ke sekolah? Kamu lampirkan bersama surat anda MC, medical certificate lah, sijil sakit kamu tu lah yang doktor keluarkan tu. Okay, let's look at A. A battery, a mobile. Bateri tu bateri lah, kamu tahu lah bateri tu apa kan? A mobile tu maksudnya mobile phone lah, telefon bimbit. Jadi A ni padan dia dengan apa? 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4 ke, 5 ke, 6. B. The on off button. Enter. On off button tu maksudnya butang ataupun switch hidupkan ataupun matikan sesuatu lah, mesin ke sebagainya. Enter tu butang enter tu lah. Kat keyboard kamu kan, keyboard komputer kamu tu ada enter tu. Enter tu maksud dia apa? Enter tu maksud dia masuk. C. Software. Software tu adalah perisian. Contohnya perisian untuk komputer ke, perisian untuk
mobile phone kamu ke, smartphone kamu. An antivirus program. Antivirus tu kamu tahu ke apa dia? Perisian untuk mencegah ataupun membasmi virus lah dalam handphone kamu ke, dalam komputer kamu ke. D. A document. Dokumen tu dokumen lah. Contohnya surat ke, sijil-sijil ke, kertas-kertas kerja ke, semua tu dokumen lah. Image, gambar, etc. etc tu etc maksudnya dan lain-lain ataupun dan sebagainya. In bracket, to an email, kepada ataupun ke dalam email. E. A computer. Komputer tu komputer lah. A laptop. Laptop tu komputer riba. F. Information. Maklumat ya. For example. EG tu maksudnya for example. So, for example, music, videos. Contohnya, music dan juga video. Jadi, padankanlah supaya menjadi satu frasa yang masuk akal. Okay, mari kita lihat B pula. Let's move on. Let's look at B. Okay, read the sentences and complete with the verbs in the box. Baca ayat-ayat berikut dan lengkapkan ayat itu dengan kata kerja yang diberikan dalam kotak ungu ni lah. Let's look at the verbs in the purple box first. Mari kita lihat dulu kata-kata kerja yang berada dalam kotak ungu tu. Scroll. Scroll ni contohnya macam kamu buka Google Chrome ke, Firefox ke, kamu nak scroll atas ke bawah, nak pergi ke atas ke bawah. Jadi dalam bahasa Melayunya, benda tu adalah menatal lah. Jadi kamu tengok sendirilah maksud menatal tu apa. Saya rasa betul lah ni maksudnya ni dengan scroll ni. Deleted. Delete tu padamkan ataupun buangkan lah. Jadi kat sini dia tulis deleted maksudnya past tense. Jadi maksudnya sesuatu tu telah dipadam ataupun telah dibuang. Next, crashed. Crash tu bukan bermaksud kemalangan tu Crash kat sini maksudnya jika kamu guna komputer tu, tiba-tiba komputer kamu tu rosak dah. Tiba-tiba dia hang ataupun tersekat ataupun terlekat, tak boleh buat apa dah, tekan semua tak berfungsi ataupun tiba-tiba dia terpadam. Itulah crash. Jadi sama juga crashed, past tense. Okay, next. Paste. Yang ni kamu tahu kot, copy paste ni. Salin, lepas tu tampal. Paste tu tampal Next, saved. Simpan. Saved tu past tense maksudnya telah simpan. Saved. Next, print. Cetak. Click. Click tu macam mouse kamu tu lah, kamu tekan guna jari tu. Click lah. Okay, let's look at one. If you want to move the paragraph further down, jika kamu mahu gerakkan perenggan ini lebih ke bawah, first you must select it. Pertama sekali kamu kena pilih perenggan tersebut, then cut it and it at the end of your document. Selepas itu potong dan ia di bahagian akhir dokumen anda. 2. Up and down the website. Tempat kosong, atas dan bawah laman web tersebut. Find the information you need. Cari maklumat yang anda perlukan. And empty space. It out so that we can all read it. Dan ruang kosong. Ia supaya kita semua dapat membacanya. 3. A. Oh no! Alamak. I have just empty space. Something I need. Saya baru sahaja tempat kosong. Sesuatu yang saya perlukan. B. No problem.
just press undo. Jangan risau ataupun tiada masalah. Tekan sahaja undo ataupun patah balik. 4. To open the file, double empty space on the icon. Untuk membuka file tersebut, 2 kali ke atas ikon tersebut. 5. The program I was using, empty space, a few minutes ago. Program yang saya sedang guna tadi, ruang kosong, beberapa minit yang lalu. So, I restarted my computer. Jadi, saya restart tu maknanya matikan lepas tu hidupkan balik. Jadi, dia nak kata dia restart, dia matikan lepas tu dia hidupkan balik komputer dia lah. Luckily, I didn't lose any files. Nasib baik saya tidak kehilangan apa-apa file. Because I had empty space them. Sebab saya telah ruang kosong kan ia. Okay, move on to C. Mari kita tengok C. C, read the sentences below and match the phrases in bold with the definitions A to G. Baca ayat-ayat di bawah dan padankan frasa yang telah ditebalkan, bold, dengan definisi-definisi A hingga G. Hello, is James there? Hello, adakah James di sana? He rang me earlier but I was busy. Dia ada telefon saya tadi tapi saya sibuk. So, I'm calling him back. Jadi, saya telefon dia semula. 2. I've lost touch with most of my old friends from school. Saya telah terputus hubungan dengan kawan-kawan lama saya daripada sekolah. 3A, did you send that email to Roger? A, adakah kamu telah menghantar email itu kepada Roger? B, yes, but I haven't received a reply yet. B, ya, tetapi saya belum menerima sebarang maklum balas ataupun balasan. 4. Don't forget to drop me a line when you move to Budapest. Jangan lupa untuk menghubungi saya bila kamu sampai di Budapest. 5. I have a lot of cousins and I try to keep in touch with all of them. Saya ada ramai sepupu dan saya cuba untuk kekal berhubung dengan kesemua mereka. 6. Jenny, can I have a word with you after the lesson? Jenny, bolehkah saya berbual sebentar ataupun bercakap sedikit dengan anda selepas kelas? 7. Give me a call whenever you are in town, okay? Telefonlah saya bila-bila jika kamu berada di pekan ini. Okay, let's look at A to G. Mari kita lihat A hingga G. This is the definition that you need to match with the phrases in bold. Inilah definisi ataupun maksud yang kamu kena padankan dengan frasa yang ditebalkan. A. Stop communicating. Terhenti berhubung. B. Send a short letter, email or note. Menghantar surat yang pendek, email ataupun nota. C. Speak to someone for a short time. Bercakap dengan seseorang dalam jangka masa yang pendek. D. Phone someone because he or she phoned you. Menelefon semula seseorang kerana dia telah menelefon anda sebelum tu. E. Phone someone. Menelefon seseorang. F. Continue to communicate. Masih terus berhubung. G. Get an answer. Mendapatkan jawapan ataupun balasan ataupun maklum balas. Okay, that's it for now. All the best in answering these questions. Jadi setakat ini saja untuk video ini. Selamat menjawab dan jumpa lagi di dalam video yang akan datang. Thank you. Terima kasih.